Weh, Han dapat kos apa? Aku dapat medik. Ush, power no, medik. Weh, Hang pula. Aku dapat engineering. Ush, power kok. Weh, Hang pula, Han dapat apa? Aku dapat pertanian. Ha? Han nak jadi petani ke? Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to my channel, Simple Studio. Ringkas, bukan malas. Jadi hari ni aku nak cerita pasal result UPU. Ya, sebab aku scroll aku punya Twitter kan. Scroll lah banyak gila. Adik-adik lah boleh katakan. Diorang share diorang punya result UPU. Ada yang dapat course yang diorang nak kan. Bagi tahu parent, parent pun sampai orang kata apa, bangga orang kata kan. So hari ni aku nak ceritakan pengalaman aku dengan result UPU ni. Dan aku ni dengan UPU ni, pengalaman aku cuma sekali je, iaitu lepas aku SPM, aku nak lanjutkan pelajaran aku ke bidang, orang kata ke IPT lah kan. Sama ada diploma ataupun asasi lah, tak salah aku masa ni. Sebab matrik masa tu dia ada lain, dia punya server dia. STP aku tak sure. Tapi matrik lain, LPG lain, mana UPU ni lain lah. Masa tu, sekarang dah lain kan. So masa tu aku dengan UPU ni aku ada 8 pilihan lah. 8 pilihan, 1 sampai 8 tu aku isi semua asasi. Aku tak isi satu pun diploma. Dan asasi aku isi bukan kaleng-kaleng oh. Asasi perubatan Bapak pilihan pertama, asasi perubatan tak salah aku. Nampak tak ukur baju di badan sendiri kan. Dengan result SPM pun tak apa, nak asasi perubatan tak apa. Aku cuma mencuba kan, mana tahu ada rezeki lah masa tu. Dan aku dah isi asasi perubatan, farmasi, pergigian lah, engineering lah, macam-macam asasi. Dah 7 pilihan. Tinggal lah pilihan ke-8. Pilihan ke-8 ni aku tak tahu nak isi apa. Aku scroll punya scroll. Dan aku terjumpa satu asasi lah. Asasi yang diberi nama Asasi Sains Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Dan aku isi. Tunggu result UPU. Wah, aku dapat pilihan terakhir, Asasi Sains Pertanian, UPM. Dan mak aku punya first impression macam, kau nak jadi petani ke Ki? Itu aku ingat ayat mak aku berkau macam tu lah. Dia tanya aku nak jadi petani ya, sebab aku dapat Asasi Sains Pertanian. Okay, aku nak cerita sikit lah. Asasi Sains Pertanian ni sebenarnya adalah satu course, bukan pasal pertanian semata-mata, tapi kita baca balik dia punya nama course tu, Asasi Sains Pertanian. Asasi Sains Pertanian, maknanya sains tu ada sains. Aku belajar, orang kata asas-asas sains ni lah, fizik, kimia, bio, math. Aku belajar dan ditambahkan dengan pertanian sebagai, orang kata, dia adalah satu subjek tambahan. Kalau korang kat sekolah ni, korang pernah dengar orang kata sains agama kan. Kalau sains agama tu maknanya apa? Kau belajar semua subjek sains tapi ditambah subjek agama. Dia orang kata subjek pendidikan Islam tu ditukarkan kepada Quran Sunnah, Syariah Islamiah dan bahasa Arab. Dia macam tu, konsep dia macam tu juga. Belajar semua sains dan ditambah dengan subjek pertanian. Okey. So itulah pengalaman aku dengan UPU, di mana aku dapat kos yang terakhir. So tapi masa aku degree, aku tak perlu isi UPU sebab siapa yang ambil di asasi di UPM, dia akan sambung degree di UPM. Jadinya aku sambung di UPM jugalah degree. Dan masa tu aku isi, orang kata UPM nya lah, maknanya sistem UPM untuk aku ke degree. Pilihan pertama aku pendidikan, pilihan kedua aku pun pendidikan, pilihan ketiga aku baru orang kata kos aku yang aku dapat. Okay, dia semua 5 pilihan ke 6 pilihan, aku tak ingat lah. Tapi aku tak dapat pilihan pertama. National aku tak dapat pilihan pertama aku, iaitu pendidikan kaunseling. Aku dapat sains pertanian. Okay, so masa aku dapat sains pertanian tu, aku macam aku tak minat ni. Aku dah letih lah nak belajar bio, kimia semua kan. Aku macam, aku tak boleh nak brain tau. Masa asasi pun aku struggle. Aku struggle ke aku malas sebenarnya dua-dua lah. Aku malas sebab aku kena struggle. Macam tu lah. So aku dapat course Bachelor Sains Pertanian ni. Tu aku macam,
Aku nak tukar kos aku malas nak orang kata nak buat proses penukaran kos tu kan, kena naik turun jabat apa semua kan. Aku tak nak. So aku macam tak apalah, hadap je lah kan sains pertanian ni. Aku tak ada idea tau. Okay, aku pernah orang kata apa, asasi sains pertanian. Tapi bachelor sains pertanian aku mungkin lah aku dapat sikit vision mungkin lah ada benda orang kata outdoor yang aku buat kan, amali macam mana asasi aku buat. Yes, nasib baik aku ada knowledge tu, aku ada vision mana okay, bachelor sains pertanian ni mungkin dia sama juga dengan asasi sains pertanian, cuma dia lebih advance je. Aku ada vision tu. So alhamdulillah, aku first sem aku struggle. First sem aku 2.5 je pointer. Bapak rendah. Member lain semua dekan 35, dekan aku 2.5. Tapi tak apa, bagi aku je mula-mula permulaan. Walaupun permulaan yang buruk, tapi tak apa. Kita cuba adapt dengan situasi. So makin lama alhamdulillah. Selepas 4 tahun ditambah dengan 1 semester extend, aku grad sebagai pelajar bachelor sains pertanian. Jadi kat sini sebenarnya aku nak cerita, bukan nak ni saja aku nak cerita pengalaman aku lah. Kat sini aku tahu ada orang dapat kos yang dia minta, ada orang dapat kos yang bukan pilihan pertama, ada orang yang dapat kos yang dia tak pernah pun dengar apa kos tu. Okey, siapa yang dapat kos yang dia minta pilihan pertama yang memang dia nak, alhamdulillah dan tahniah. Okey, itu rezeki korang. Tapi aku ada sedikit pesanan lah kepada golongan-golongan macam ni, golongan-golongan macam ni, pada insan-insan terpilih sedemikian. Jangan biarkan diri korang ditenggelami expectation. Okay, aku ada tengok satu tweet Dr. Khairul Hafiz baru tadi aku baca. Dia cakap yang siapa dapat medik tu tahniah, tapi kena lebih kurang kena kental. Dan orang kata apa, dianya tak seindah yang dibicarakan. Okey, sebab aku tahu medik ni ramai gila orang nak. Aku pun nak medik dulu masa aku mula masa saya mak aku kata, aduh, mak aku kata berharap aku nak medik kan. Tapi bila lama-lama sampai sekarang, aku nak medik sebab mak aku nak. Tapi sekarang aku dah tak ada rasa tu lah. Tapi bila mana aku tanya orang kenapa kau nak medik aku suka tanya orang yang nak medik. Aku akan tanya, kenapa nak medik? Sebab bagi aku, bila aku tengok member-member aku belajar macam kalau aku masuk medik, aku rasa aku dah tukar kos lah. Aku tak tahan lah, akulah. So untuk orang-orang yang dapat kos yang dia nak, prepare yourself. Baca, orang kata boleh lah korang baca blog ke, baca artikel, tengok video, tanya orang yang pengalaman macam mana yang diorang handle diri diorang dalam kos tersebut. Tak nak lah orang kata apa, ditenggelami expectation. Sebab banyakkan, contoh kalau kita tengok drama, contohlah kau tengok drama Melayu kan, kalau kau tengok lah, banyak benda dalam orang kata bidang pekerjaan, contoh doktor ke, arkitek ke, yang diceritakan dalam drama tu tak sama seperti realiti yang sebenarnya. So pesanan aku itu, jangan ditenggelami expectation. Kaji, study apa yang korang nak kena hadap nanti. Okay, yang seterusnya, insan-insan yang dapat tawaran tapi bukan pilihan pertama. Okay, tahniah dan alhamdulillah juga, sebab korang masih lagi dapat benda yang ada dalam orang kata pilihan korang. Okay, jadi jangan rasa down, jangan rasa korang ni tak power sebab tak dapat pilihan pertama. Tapi just positifkan diri, rasakan yang diri korang ni lebih layak, lebih sesuai untuk pilihan yang korang dapat sekarang. Okay, jangan rasa down, jangan orang kata jangan rasa korang dah tak hebat. Korang hebat sebab korang masih lagi dapat tempat dalam kata UPU. Okay, then ini golongan yang bagi aku critical. Dapat kos yang tak pernah dengar and mungkin tak minta. Yang tak pernah dengar. Okay, ini adalah satu kos, orang kata apa, satu golongan yang agak kritikal bagi aku. Sebab apa? Okay, mungkin korang, macam aku dulu, aku cerita pengalaman aku macam ni. Aku dulu asasi sains pertanian. Okay, walaupun dia beza lah bachelor dengan asasi, tapi orang kata situasi sama. Asasi sains pertanian. Okay,
parent aku akan macam, ui, akan anggap macam aku habis je. Contoh aku habis sarjana ni, aku lebih tertumpu untuk menjadi seorang petani. Okey, itu apa yang parent aku nampak lah. Tapi kita sekarang dalam dunia teknologi, maklumat di hujung jari. So korang sebagai anak, okey, walaupun korang tak tahu, inilah orang kata masa untuk korang untuk kaji, untuk study, untuk research sikit, tengok sebenarnya kos yang korang dapat ni kos apa. Okey, banyak lah, aku rasa banyak kot kos-kos yang mungkin aku rasa jarang didengari. Mungkin dia ada nama lain tapi jarang didengari. Contoh macam aku kos-kos yang aku rasa rare lah masa aku kat, bukan rare, yang aku rasa macam, kalau aku tak kaji pasal benda ni, mesti aku rasa macam down gila dapat kos yang aku tak pernah dengar. Contoh macam kesihatan dan persekitaran. Aku rasa tu selalu kot kos-kos. Contoh macam kos muzik ke, bagi aku kos-kos yang kecil tak juga. Itulah kos-kos yang susah nak dengar lah. Contoh macam teknologi kayu kan. Contoh macam teknologi kayu kat fakulti Ustaz, tak silap aku ada satu kos namanya teknologi kayu kot, tak silap. So kalau orang-orang, senang cerita orang-orang yang kata berusia, orang-orang tua, orang kata orang-orang yang kata bukan celik sangat IT ni, dia akan fikir, jadi tukang kayu kan kalau kau dapat teknologi kayu ni. Jadi kau sebagai anak, kalau kau dapat kos yang kata pelik-pelik, yang kata kau tak pernah dengar, yang kau rasa macam tak popular kan, buat research. Senang cerita kan, kau research apa sebenarnya itu kos apa. Then senang cerita, kalau kau nak senangkan, nak sedapkan hati parent kan, kau tengok dengan kos tu ke mana orang kata arah tuju pekerjaan yang bidang yang kau boleh masuk. Sebab parent selalunya kalau dia fikir kos, dia fikir kau nak kerja apa je, itu dia selalunya. Jadi golongan-golongan yang dapat kos yang tak pernah dengar ataupun nama-nama pelik, buat uji kaji, study, yang explain to your parents tentang apa sebenarnya kos korang ni, supaya orang kata kita tak nak nanti parents macam rasa susah hati, rasa tak seronok sebab anak je tak dapat ni kan. Lagi-lagi kalau contoh kau dapat kos pelik-pelik tapi jika sebelah rumah kau dapat medik. Aku rasa kalau ada situasi ni, mesti lagi macam kau sebagai anak, aku rasa akan mungkin rasa down sikit kot. Tapi tak apa, ingat rezeki tu ada. Tahu? Rezeki tu ada. Kau kena positifkan diri. Untuk orang yang dapat kos yang dia minta, jangan tenggelami dengan orang kata expectation korang, ataupun orang kata pengetahuan korang yang sedikit tu. Walhal dia punya realiti je maybe lebih elok ataupun lebih buruk dari apa yang korang jangkakan. Untuk korang yang tak pernah tahu tentang kos yang korang dapat ni ataupun tak pernah dengar, ini adalah opportunity untuk korang untuk discover new thing and enjoy. Enjoy the new knowledge for you. Untuk enjoy the new knowledge untuk diri korang. So konklusinya, tahniah kepada yang dapat. Yang tak dapat, banyak lagi pilihan-pilihan, orang kata laluan-laluan untuk korang ke depan untuk meneruskan pembelajaran. Jangan down. Kita sekarang banyak saluran. Kat sini ada CJ kemahiran ada kan, CJ kemahiran ada. So jangan pernah berhenti belajar. Sekian saja daripada aku. Jangan lupa subscribe YouTube channel, like and share. Ciao.